Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua yang kini berada di rumah bersama saya, Hafiz Dawson. Dan saya Zahira Razi. Hari ini merupakan hari Sabtu dan Yap. juga hari keempat kita menjalani tempoh Perintah PKPB. Kawalan Pergerakan Bersyarat Bersyarat. ataupun PKPB. Di Sabah hari ini masuk hari ke-5 Lima. kerana bermula lebih awal 13 Oktober dan di Kuala Lumpur, Selangor dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya kini masuki hari keempat. Jadi yang mana di rumah boleh manfaatkan kami di Personal SY kerana kami akan menemani anda 1 jam ini. Tak perlulah keluar kalau tiada urusan-urusan penting, Zahira. Ya, tadi baru kita saksikan Yap. kapsul yang mengatakan bahawa kita tidak boleh melintas negeri, tidak boleh melintas daerah dan juga kita perlu mengikut SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan dan juga MKN. Betul. Kalau bercakap tentang prosedur operasi standard SOP tu, dia ada sedikit perbezaan dengan PKPB yang dahulu, selepas PKPB dahulu dan juga PKPB sekarang. Namun antara perbezaannya adalah boleh pergi makan di kedai namun terhad kepada dua orang satu sahaja. meja dan juga bergantung kepada saiz meja. Itu SOP baru yang dikeluarkan oleh Ya. MKN. Walaupun ada perbezaan antara PKPB lama dan sekarang, Personal SY tetap tak ada beza, tetap menemani anda pada ketika ini. Pandai dia selit tiba-tiba kan. Tadi mula saya ingatkan dia nak serius sangat. Tiba-tiba dia gelak. Okeylah, kita Kita boleh kena gelak ceria. balik. Okey. Dan hari ini sebenarnya bila dah hari keempat untuk Ya. PKPB, kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang istimewa. Kita memang khas jemput untuk membicarakan berkenaan dengan topik jiwa kacau. Ya, apa jiwa kacau tu sebenarnya? Tapi Jiwa kita kacau tak? tak kacau lah. Sebab saya boleh bekerja. Mungkin ada yang dia sukalah kena dengan orang. Mungkinlah ada yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ni. Sebab mungkin ada yang tengah melakukan kerja ataupun tengah melakukan perniagaan dan sebagainya namun terpaksa dihentikan dalam tempoh PKPB ini. Itu sebablah jiwa kacau itu diterbitkan menjadi tajuk hari ini. Dan penting untuk kita perkenalkan dulu tetamu kita hari ini. Saya kena sebut betul-betul sebab nama dia agak unik. Tuan Afendi Sutrisno Tanjung merupakan pegawai psikologi kaunseling Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar tuan? Alhamdulillah baik. Salam hai. Salam hai. Dan si tinggi lampai ni Zahira, siapa lagi kalau bukan Mimi Fly. Ya, Terima kasih sebab Fly. jemput Mimi. Apa khabar Mimi? Selamat pagi. Selamat Pagi pagi. yang baik. Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat Alhamdulillah. Ya. Senyum sentiasa kan? Betul, kita kena senyum. Betul. Ya, baik tuan. Kalau saya boleh mulakan atau kita nak buka perbincangan berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, kita memilih tajuk jiwa kacau. Sebab kalau kita dulu Zahira, waktu PKP kita tak bersiaran. Ya. Kemudian diikuti PKPB barulah kita masuk kembali ke set bersiaran ini. kembali. Dan banyak kalau kita melihat kepada apa yang berlaku dalam tempoh PKP, PKPB ramai yang terganggu jiwa, emosi dan sebagainya. Ya. Apatah lagi dari sudut psikologinya. Alright. Kini PKPB datang balik tanpa kita jangka. Tuan bagaimana melihat situasi ini dan apa yang terlintas pada pandangan Tuan dalam tempoh PKPB ini? Apa sebenarnya perlu ditekankan dalam tempoh yang boleh dikatakan kritikal ini? Alright, terima kasih Fiz dan Zahira. Alright Mimi. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hai pada penonton-penonton di rumah. Alright, dan juga di sinilah di studio Okey, berbalik pada persoalan yang dilontarkan kepada saya berkenaan dengan jiwa kacau. Saya teringat ketika saya sendiri yang kita on the way dalam perjalanan dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Tiba-tiba pula dapat mesej daripada bos kan. Akan berlaku PKPB. Kacau. Kacau. Jadi masa tu, lemak macam mana ni dah rasa dah. Program ni macam mana? Nah, jadi bila berlaku PKPB tu, segala program-program dirancang untuk bulan ini terpaksa ditangguhkan. Kacau lagi. Jadi itu kacau dari segi kerjanya lah. Tapi apa boleh buat? Sebab demi keselamatan rakyat Malaysia kan. Jadi bila tengok macam tu, bila sebut saja PKPB ni, mula-mula kita dah kena dengan PKPD kan, diperketat tu. Itu lagilah dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Itu saya rasa jiwa tu lagilah memberontak tu. Nak keluar pun macam mana tu kan. Tapi yang ini bersyarat. Kan, bersyarat ni adalah longgar sikit. Jadi bila sebut benda ni, dan terutamanya kalau kita tengok dari segi emosi kita, for sure dia akan mengganggu sikit sebanyak lah. Alright. Kadang-kadang bila benda yang paling penting ni dari segi kebimbangan itu, anxiety. Saya melihat bila tahap kebimbangan orang ni, ini jaga-jaga ni. Sebab bila orang dah bimbang, dia bimbang banyak benda tau. Macam tuan-tuan kat rumah ni, perempuan yang sahabat-sahabat semua kat rumah ni, termasuk Mimi. Yep. Mimi, apa rasa Mi bila ni? Anxiety. Anxiety kan? Macam dari sisi kaunseling ni. Itu yang sebenar tu. Terima kasih sebab jemput ini. Macam ni, bila sebut pasal kebimbangan tu, bimbang tu dia datang dari pelbagai arah.
Itu yang kita risau. Contohnya bila bimbang yang semua orang bimbang. Tetapi kita bimbang, satu bimbang kita panggil bimbang yang melampau. Bimbang yang melampau ni lah yang kita bimbang jadi anxiety tu. Jadi macam budak-budak sekolah, pekerjaan-pekerjaan di sekolah macam guru misal kata, terpaksa menukar rutinnya. Right? Jadi di jabatan-jabatan kerajaan ataupun swasta, cuba tengok sistem pekerjaan yang lain, perhotelan dan sebagainya lagi merisaukan. Alamak, macam mana ni kan? Adakah akan berlaku benda-benda yang merisaukan di ruang kerja dan sebagainya? Itulah kebimbangan yang kita panggil lah. Dan yang paling penting sekali, kita nak tahu bagaimana cara nak cope kebimbangan itu. Betul daripada dia. Saya risau Tuan Effendi yang anxiety tengok Mimi pandang. Dia mendengar. Gemuruh tak Mimi pandang macam tu? Okey, tak kacau Okey, macam Mimi pula kan. Ya. Mimi sebagai seorang penyanyi lah. Bila kata PKPB semula ni, macam mana dengan Mimi punya pekerjaan sebagai seorang penyanyi dengan show-nya? Adakah semua terpaksa dibatalkan atau ada penangguhan? Mimi terpaksa tangguhkan sebab Mimi sekarang dalam proses mempromosi lagu. Jadi memang dah tersusun sampai hujung tahun. Tapi bila kita dapat tahu kita ada PKPB ni 2 minggu ni, terpaksalah Mimi tangguhkan semua ke depan. Tapi tak ada yang cancel, alhamdulillah. Semuanya just dibawa ke bulan depan. Alhamdulillah. Panjang tu tarik. You know what I mean. Baik, saya suka Tuan cakap berkenaan dengan rutin yang berubah kalau belajar sekolah. Isteri Tuan pun cikgu. Betul. Sebab kita melihat bahawa kalau dulu sekolah cuti 3 bulan. Kemudian kembali ke sekolah belajar macam biasa. Betul. Kemudian di Selangor misalnya di Putrajaya dan KL, kembali pula kelas secara dalam talian. Sebab ada artikel mengatakan bahawa kadang-kadang rutin yang berubah ini menyebabkan terganggu emosi pelajar, apatah lagi ibu bapa yang nak kena back to square one. Betul. Tuan berpandangan bagaimana? Macam mana kita nak tenangkan ibu bapa dan juga anak-anak ni secara keseluruhannya? Bila part ini, ni special sikit. Part ini dia sebenarnya kena ada satu part yang kita panggil acceptance, penerimaan. Dan penerimaan ni nak tak nak dia kena terima. Alright? Kalau tak terima, bahana yang akan menanti. Jadi bagaimana cara dia nak berhadapan dengan ini yang saya sebut tadi tu, coping skill tu. Kan? Bila rutin dah berubah, maknanya cara pun kena berubah. Tapi memang tak dapat nafikan emosi terganggu. Yalah, seronok budak-budak misal kata budak sekolah. Bila pergi sekolah jumpa kawan-kawan. Alright, dari situlah kita belajar perkembangan. Dalam psikologi perkembangan, peringkat umur yang kita tengok budak sekolah sekarang ni, memang umur dia untuk mengenal potensi diri, melihat sejauh mana diri tu boleh pergi, belajar mencari sesuatu, dan belajar bagaimana untuk survive. Bercakap tentang survive kan. Kalau Mimi sendiri sebagai selebriti, kalau dulu kita lihat kalau kita melihat kepada PKP dulu kan, memang itu betul-betul terkesan lah sebab memang tak boleh keluar langsung. Namun PKPB ni ada sedikit kelonggaran. Mimi macam mana? Selain daripada kalau dia tangguh. PKP ke masa tempoh PKPB? PKPB ni kelonggaran. Kelonggaran. Kalau dulu PKP begitu ketat sikitlah peraturannya. Namun sekarang ni lebih longgar. Kami kata boleh tangguh. Mimi rasa dalam tempoh tu Mimi buat sebab kita dah lalui PKP. Jadi PKPB ni tak adalah susah sangat. Dia jadi kita boleh macam Tuan Fadi cakap lah, kita dah boleh accept. And sekarang kita lebih bijak susun kita punya strategi. Kan? Walaupun tapi masa PKP itulah yang kita belajar macam mana kita nak tangani PKPB gitu. Tapi masa PKP tu apa yang Mimi belajar? Mata dia tak beliak mata Mimi. Ingatkan korang tak tanya. First time masa Mimi PKP tu memang Mimi dapat anxiety attack. Mimi memang rasa sebab Mimi jenis selalu berjumpa orang. Mimi selalu bercakap dengan orang. Mimi ni extrovert. Mimi memang selalu bercerita. So bila Mimi Mimi suka seorang-seorang. Mimi actually sangat-sangat enjoy Mimi punya time seorang-seorang. Tapi Mimi tak pernah kena paksa untuk seorang-seorang. Jadi memang terkesan untuk Mimi mulanya. Tapi itu yang buat Mimi punya rutin harian makin baik. Di mana Mimi dah setkan, okay, Mimi punya workout pukul berapa. Sebab kita selalu kat rumah. Workout pukul berapa. Nak membaca pukul berapa. Nak masak pukul berapa. Kan? Jadi Mimi tinggal dengan adik Mimi. So Mimi ada
kira geng lah. Alhamdulillah. Ada kawan lah Ada kawan. At least Bolehlah ada kawan untuk bercakap bolehlah dengan kawan-kawan. bercakap. Betul. Betul. Kisah kalau yang terpaksa Yap. duduk seorang-seorang tu Betul. kan. Kepada penonton yang mungkin tengah jiwa kacau, kita tenangkan jiwa anda. Anda boleh hubungi kami di 03-2282 9841 sekiranya anda ada persoalan untuk tenangkan jiwa anda. Namun kita berehat dulu sebab dua-dua tetamu ni cakap laju saya. Kena minum air dulu. Cakap minum air. Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Pesona SY. Alright.